Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang dirahmati Allah SWT ya, pengurusi masjid kita, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal ya, EJK masjid serta para sahabat sekalian. Marilah ya sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, dapat kita melangkahkan kaki kita untuk datang ke sini. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan ruang dan peluang ya, untuk berjamaah dan juga untuk kita meneruskan pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, memberkati kehidupan kita. Dan yang pentingnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita ya, untuk memasuki syurganya dan mendiaminya insya-Allah. Ya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-31 ya. Setelah kita bincang perkara yang berkaitan dengan syarat sah solat, berkaitan dengan rukun solat, ingat kita, iaitu kita dah bincang perkara yang berkaitan dengan sunat. Sunat solat ada dua, iaitu sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Ya. Jadi sunat ab'ad adalah sesuatu sunat yang sekiranya ditinggalkan, ya, maka disunatkan, dijabarkan, ditampalkan, digantikan dengan sujud sahwi. Kan? Jadi kita kena faham bahawa sunat ab'ad ni kalau tertinggal, kalau tak buat sujud sahwi pun masih lagi sah. Ya? Sebab sujud sahwi itu bukan wajib. Ya? Okey. Dan yang seterusnya kita pun telah melepasi apa dia? Iaitu sunat hay'ah. Dalam kitab ni dibincangkan ada 23 sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni kalau tertinggal tak perlu pun kepada sujud sahwi. Ya, okey. Jadi selepas itu kita melihat perkataan Hasanul Basri pada muka surat 30 yang Hasanul Basri mengatakan setelah kita belajar, bukan setelah kita belajar lah yang dalam kitab ni, tetapi setelah kita belajar berkaitan dengan semua sekali bab-bab solat tadi, maka kita kena perkemaskan, kita kena mantapkan solat kita itu dari sudut kekhusyukan. Sebab Hasanul Basri dia pernah mengatakan sekiranya seseorang itu solat tanpa hadirnya hati mereka itu di dalam solat tersebut, maka neraka itu lebih dekat kepadanya. Maknanya apa? Yang disebut Hasanul Basri itu sembahyang tanpa bersungguh-sungguh, sembahyang bermain-main. Sebab dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada satu ayat, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka mendirikan solat, mereka mendirikan solat itu secara cuai. Mendirikan solat tak? Diri. Cuai itu maknanya tak belajar, tanpa ilmu. Ya. Dan Allah SWT juga sebut ya di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, iaitu celakalah bagi orang yang solat tetapi mereka itu solat di dalam keadaan cuai. Cuai ini macam mana? Kita pun boleh test diri kita. Sebab itu dalam kali ini Ibnu Abbas pernah mentafsirkan ayat an salatihim sahun ini. Ibnu Abbas mengatakan tidak aku maksudkan as-sahun itu meninggalkan solat.
Tidak aku maksudkan begitu. Nah, tetapi yang aku maksudkan orang-orang yang mencuaikan solat ini termasuklah orang-orang mentakhirkan solatnya. Apa makna? Melewat-lewatkan solatnya tanpa sebab. Orang jadi kita pun tengok di kita pada hari ini, kalau kita itu asyik duduk, apa dia ni? Melangguh-nangguhkan solat, maka sudah tentu solat itu tidak akan khusyuk. Contoh, kita buat kerja, kita buat mesyuarat, kadang-kadang kita repair kereta, kita basuh kereta, kita buat semua sekali. Tiba-tiba azan. Ini situasi dia. Ya? Tiba-tiba azan, kita pun duk fikirkan lagi, ni satu lagi. Nah, tiba-tiba kita pun pergi solat. Agak-agaknya yang tak settle satu lagi tu terlintas ke tak dalam solat kita. Terlintaslah sebab satu je lagi kan. Ya. Sebab itu tugas kita ini cuba termasuk saya pun mencuba. Bila dengar saja azan, yang lain semua cut off. Sebab pada satu masa ketika saya pada kat Johor. Pada kat Johor, ni seorang pensyarah kejuruteraan, bukan pensyarah pengajian Islam. Dia tengah kuliah, tiba-tiba azan asar. Dia berhentikan kelas. Kenapa? Dia faham bahawa tidak ada yang lagi penting selain daripada menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkinlah dia siap pukul 6.30 apa dah. Dia cut, dia pergi solat, sambung balik kelas. Maknanya boleh buat tak? Ni. Dia bukan ustaz, tetapi dia mendapat kefahaman yang jelas tentang betapa kena mementingkan urusan solat ni. Jadi kita kadang-kadang diganggu oleh lunch. Rehat pukul 1, pukul 2. Diganggu. Kan? Diganggu oleh benda tersebut. Jadi Hasan Basri kata, orang-orang yang begini, dia bila solat nanti tak boleh hadirkan hatinya. Jadi kita kena bertegas dalam perkara ni. Bila solat saja kat, pergi solat. Ataupun orang yang cakna lagi solat, dipanggil intizarus solat. Intizar ni mana? Dia tahu dah Zuhur masuk pukul 1. Pukul 12.45 dia dah ready dah. Ni intizarus solat. Jadi kita cuba budayakan perkara-perkara ini supaya umat Islam hari ini sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sentiasa berdoa nak dapat rahmat, nak dapat berkat. Tetapi poin ataupun prerequisite, prasyarat untuk mendapat rahmat itu, kadang-kadang setengah manusia itu tidak serius. Syarat ni bukan minta. Nak minta tu minta lah. Tetapi perbuatan tu nak kena selari. Okey. Jadi kita sambung pada muka surat 31. Dan apabila rukuk dan sujud. Ni cerita bab nak khusyuk ni. Yang lepas kita cerita dah. Bila seorang tu bertakbir. Kan? Bila seorang tu bertakbir, maka dia hendaklah menyerahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya taslim. Taslim ni bermakna serah. Tuan-tuan ingat dalam muka surat 8. Kitab ni, Syekh ni kata, ni saya selalu ulang benda ni supaya hadam. Supaya hadam. Supaya hadam dalam pemikiran kita, yang pertama bila kita nak solat, maka hendaklah seseorang hamba itu solat di dalam keadaan perhambaan. Ini kata apa dia? Ibnu Ali bin Muhammad At-Tirmizi. Kan? Dia ada 7 perkara. Bila kita nak solat, kita kena rasa kita hamba. Kenapa rasa kita kena hamba? Wajib solat. Bukan kerana ada masa. Bukan kerana aku ni balik. Belum masa tu memang kita anggap begitu kan. Tapi untuk proses kekhusyukan ni, kita datang solat ni sebab kita hamba. Sebab kita hamba. Tak ada benda lain. Jadi dalam perkara ini, bila berdirinya sebagai hamba, kan, dia ada 7 perkara. Ada 7 perkara. Saya sebut laju-laju, tapi inilah tengah diterangkan oleh Syekh Daud Al-Fatani.
Yang pertama dipanggil tazallulan. Tazallulan bermakna merendahkan diri. Apa makna merendahkan diri? Bila kita nak sebagai hamba, kita ikut semua syarat sah solat. Ingat. Kenapa kena wajib menghadap kiblat, nak wajib apa dia ni? Apa ni, yakin ataupun zon masuk waktu, menutup aurat, semua sekali tu. Dulu kita buat kerana atas dasar hukum fiqh. Sekarang ni hukum khusyuk. Beradab dengan Allah. Contoh, kita datang ke sini. Kenapa kamu memakai pakaian yang bersih? Sebab syarat sah solat itu di antaranya adalah pakaian bersih, badan bersih, tempat bersih. Tak memenuhi benda itu maka tidak sah. Sebab dia syarat sah. Maka kita pun datang dengan pakaian yang bersih, dengan berwangi-wangian, dengan mandi apa dan sebagainya. Kenapa? Tazallulan, nak merendahkan diri pada Allah. Yang tu saya dah huraikan yang lepas. Cuma saya nak huraikan yang keduanya adalah tasliman. Sifat seorang hamba itu menyerahkan. Yang ni kita dah bincang pada sesi yang lepas. Iaitu ketika mana berlakunya takbiratul ihram. Allahu Akbar, maka tasliman. Tasliman ni bermakna serah diri kepada Allah bulat-bulat. Kenapa? Sebab sebelum kita sembahyang, kita ada masalah, kita ada perancangan, kita ada fikir macam-macam. Bila Allahu Akbar, serah diri. Kalau kita sakit pun, tak usah duk mikir bab sakit tu. Allah Maha Besar. Kalau kita diuji dengan macam-macam pun tak payah nak fikir. Allah Maha Besar. Kenapa? Tapi kita nak dapat yang tu lah. Kita perlu berlaku proses pentazkiyahan. Sebab biasanya bila Allahu Akbar, seorang pun terlintah tu, terlintah ni tadi kereta kunci tak lagi. Lepas ni nak pergi mana apa semua sekali tak? Yang tu, kenapa yang tu? Sebab kita ini bila solat saja, setan tak duduk saja. Sebab tu Nabi pesan betul-betul. Sebelum solat, istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis solat. Betulkan saf kamu, rapatkan saf kamu. Kerana dia merupakan syarat untuk kamu mendirikan solat. Syarat. Dan Nabi SAW juga ada berfirman yang maksudnya jangan kamu berkhilaf di dalam saf kamu. Sekiranya kamu berkhilaf, maknanya tidak sama, dia akan menyebabkan kamu itu berkhilaf di dalam hati kamu. Penting yang bab saf. Itu penting bab saf. Sebab dia merupakan syarat. Jadi tasliman tadi adalah serah diri. Kita semua ada masalah. Saya ada masalah. Tuan-tuan ada masalah. Sebab Allah SWT nak uji fokus kita tu. Sebab tu Allah SWT kalau dia tak nak bagi kita masalah pun dia berkuasa. Tapi diciptakan masalah tersebut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada orang diuji dengan benda-benda yang negatif. Dengan susah, dengan miskin, tak ada duit, sakit. Ada setengah orang pula diuji dengan benda yang positif. Dengan kesenangan. Kat mana ayat dia? زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Semua kita diuji. Diperhiaskan manusia ini dengan syahwat. Syahwat yang pertama adalah wanita. Hubbus syahwat minan nisa wal banin, dan anak pinak, wal qanatir, dengan harta kekayaan, dengan kenderaan, dengan bahan ternakan. Semua ada uji. Orang miskin dia duduk mikir ke mana dia nak dapat duit. Orang kaya bagaimana nak guna duit? Ke mana aku nak guna? Bagaimana aku nak simpan? Jadi sebenarnya kita tidak akan terlepas. Tuan-tuan akan baca sekali lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah sebut terus. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Jadi ujian-ujian itu akan datang dalam solat dan kita berusaha untuk taslim. Taslim ni mana serah diri. Aku memang ada masalah. Aku memang ada cabaran. Tapi pada masa ini, Allahu Akbar. Allah lah maha besar. Tak ada benda yang lain lagi besar. Ya? Okey. Yang ketiga, bila seorang itu menghadap Allah secara perhambaan setelah tazallulan, tasliman, tabazzulan. Apa makna tabazzulan? Tabazzulan ini bermakna menghinakan diri. Ketika mana berlaku penghinaan terhadap diri kita ini, kan? Sesungguhnya ketika mana tilawah, imam baca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Tiba-tiba seseorang itu, dia tidak mengaku Allah Subhanahu Wa Taala itu pemurah bila diuji. Bila dia dapat kesukaan dia barulah kata itu rahmat. Malu sikit. Allah bagi kesenangan bagi kesukaran, semuanya di bawah kasih sayang Allah. Itu sebab tu dalam solat, kitab Muniyatul Musalli ini menguraikan dari sudut ilmu tasawuf. Jangan pula kita bila terima kesenangan, oh inilah rahmat. Bila terima kesukaran, ada masalah, oh ini bukan rahmat. Kita kena malu. Kalau bukan kerana kasih sayang Allah, kita tak hidup kat bumi. Nah, lepas tu ayat yang kedua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berapa kali kita puji Allah? Tak. Dan bila? Pada hari Khamis yang lepas, saya huraikan. Orang yang puji ni dekat surau Al-Hidayah, Bandar Einstein. Kenapa? Iaitu perkataan Al-Hamidun. Al-Hamidun ni adalah orang yang memuji Allah. Apa makna orang Al-Hamidun? Iaitu dia sensitif dengan nikmat Allah. Dia dapat mata. Dia bersyukur. Kenapa? Dia rasa itu nikmat. Dia dapat telinga. Dia dapat datang ke masjid. Dia bersyukur. Tak, sebab permulaan bila tu sebab wajib semua baca Alhamdulillah. Sebab kalau Allah tak izinkan, kita nak datang macam mana pun tak dapat datang. Tetapi kenapa Allah datangkan? Sebab kita ini berhajat untuk nak tazkiyah nafs. Lepas tu kita datang, kita berhajat, Allah pun dengar rintihan hati kita. Hajat hati kita, okey, aku jemput kamu datang ke masjid. Datang ke rumah aku. Tak, sebab ada orang kata, bila dapat datang ke masjid, tengoklah. Kan? Aku dah. Asalnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang takdirkan kita, yang ilhamkan kita. Sebab hari ni ada orang sihat, ada orang segar, tapi Allah tak ilhamkan dia datang ke masjid. Dia tengok Astro. Tak duk bincang benda-benda yang tu. Sedangkan jalan menuju ke syurga adalah mereka itu makin dekat dengan ibadah kepada Allah. Berapa dah? Tazallulan, tasliman, tabazzulan. Dan menghinakan diri ini juga adalah bila kita mendengar ayat-ayat yang lain selain daripada Fatihah. Contoh, imam baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maknanya hina. Allah boleh goncangkan semua. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan cek segala amalan kita. Misqala dzarratin khairan yarah. Sebut tadi kan? Dan misqala dzarratin syarran yarah. Hinanya kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh lari. Tak ada tempat nak lari. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, seorang itu datang dalam bentuk perhambaan. Tak apa, saya tak baca satu-satu. Saya terus surai aja. Kan? Okey. Jadi apa yang kita tengok juga, yang keempat adalah yang dipanggil selepas tazallulan, tasliman, tabazzulan. Yang keempat, tadarruan. Tadarruan ni berlaku bila? Tadarruan ni bermakna kita menyerahkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa dia? Dengan segala kekurangan dan mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berlaku tu tadarruan berlaku ketika kita rukuk.
Sebab tu dalam rukuk kena bertasbih. Bermakna kita serah diri terus pada Allah. Serah diri ni kalau kita belajar bab akidah, dia pergi kepada percaya kepada qada dan qadar. Kenapa? Sebab semuanya Allah SWT telah takdirkan. Qada dan qadar. Jadi kenapa nak kena bertasbih? Sebab kita fikir bermula daripada siang hari tadi sampai Zuhur, ada tak kita argue? Ada tak kita prasangka pada Allah? Allah dengan ujian tadi, seorang kata tak, kenapalah aku ni diuji begini, tak boleh terima. Jadi bila kita rukuk, apa yang terjadi tadi sebenarnya, itu adalah takdir Allah. Ya Allah, aku minta ampun kepada kamu. Tak, sesungguhnya aku ingat apa yang terjadi tadi adalah dengan sebab berlakunya sendiri. Tak boleh. Itu dalamnya solat tasbih. Walaupun yang kita tak seronok tadi apa semuanya dalam takdir Allah. Sebab tu kena tasbih. Kita ingat, segala yang berlaku di atas muka bumi ini tidak ada yang terjadi dengan sendirinya melainkan dengan tadbir Allah. Ingat. Allah sebut dah dalam surah Sajadah di antaranya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Thumma ya'ruju ilaih fi yawmin kana miqdar alfa sanatin mimma ta'udun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadah. Tuh Allah SWT ada bagi tahu. Yudabbir, dialah yang mentadbirkan al-amra, keseluruhan perkara di atas muka bumi ini minas sama ilal ard. Tidak ada terselindung. Sebab itu dalam perkara ini kita sebagai hamba tadi kita pun minta maaf dengan Allah ketika kita rukuk dengan takhaddu'an kita pun bertasbih. Sebab mana tasbih itu apa dia? Maha suci engkau. Tak. Rupa-rupanya aku tadi siang tadi aku berprasangka buruk kepada engkau. Kenapa Allah takdirkan begini? Kenapa ni? Aku tak boleh terima. Bila rukuk takhaddu'an. Berapa dah? 4. Yang kelima adalah takhasyu'an yang disebut sebagai khusyuk. Khusyuk ini bermakna kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama kita ni we are nothing. Kita tak ada apa-apa. Nah, sebab tu dalam sujud juga kita kena bertasbih. Kenapa kita tak ada apa-apa? Kita dapat datang. Allah takdirkan. Kita dapat sujud. Kita dapat sebut subhanallah dengan apa? Mulut Allah bagi. Akal Allah bagi. Ingatan Allah bagi. Kedua tangan Allah bagi. Tak. Maknanya we are nothing. Sebab itu apa yang Allah takdirkan kepada kita itu maka kita jangan lagi argue. Dan kuliah-kuliah ini disampaikan di dalam kuliah pengajian akidah ataupun tauhid. Sebab itu solat ini semua ilmu berada dalam solat. Ya? Yang tadi saya terang muka surat 61 dekat satu surau. Yang tu berat juga nak terima kan. Nak kitab ni lah dalam muka surat 61, sini baru muka surat 30. Ya? Jadi kita ni bila kita sujud saja kita ni we are nothing. Tapi kalau ada masih lagi perasaan dengki, perasaan tak takut Allah Subhanahu Wa Taala, maka sujud lagi. Banyakkan sembahyang. Banyakkan sembahyang. Orang Islam tak boleh putus asa. Kalau dia tak rasa lagi. Sebab apa? Sebab di luar sana nanti dia akan bawa sembahyang ni. Bila berhadapan dengan benda yang lain, Allahu Akbar. Tak kira lah dia jadi cikgu ke, dia jadi kerani ke, dia businessman ke, tak kira. Allahu Akbar. Sebab semuanya kita rasakan bahawa aku jadi cikgu dengan izin Allah. Aku jadi engineer dengan izin Allah. Maknanya Allah SWT dalam solat buang sifat setan. Kan sujud. Kan setan tak nak sujud.
Maka di antara persyariatan untuk nak keluarkan sifat setan, disyariatkan solat. Nah, jangan sombong, jangan tu. Semua ni hak Allah. Dan bila kita diberikan kelebihan, minta pada Allah, aku nak guna kat mana kelebihan ni? Tak ditakuti seseorang itu dah duitnya banyak, hartanya banyak. Ya nak? Bila mati nanti kan ada ayat tu kan, yang dia minta nak hidup walaupun sekejap. Kenapa? Nak wa anfiku, nak berinfak. Nah, yang ni bahaya. Dia tak sempat nak rancang. Dan sebab tak sempat nak invest. Kalau dia infak, kalau dia apa dan sebagainya, investment tu untuk akhirat. Ni tiba-tiba contohnya tinggal duit 1 trilion. Tak ada dah investment. Tak. Tetapi ketika dia hidup, dia mencari kat mana lagi aku nak sumbangkan, kat mana lagi aku nak supaya Islam ini growth. Nak letak dekat orang-orang yang diberi kelebihan. Kelebihan dari sudut akal tetapi tidak ada kelebihan dari sudut harta benda. Dia menghafal Quran Masya Allah cepatnya. Tetapi tak ada duit. Kita pun sumbang. Nah, sebab kadang-kadang ada setengah orang duit banyak. Nah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi pula kekurangan dia. Tak boleh nak menghafal Quran. Maka infak dia itu juga adalah untuk penghafaz Al-Quran, orang jaga Al-Quran, dan dia dijadikan sedekah jariah. Nah, dapat investment. Okey, yang kelima tadi adalah takhasyu'an. Yang keenam dipanggil taraghuban. Taraghuban ni bila? Taraghuban ni rasa seronok. Bila rasa seronok? Dalam solat, ketika seorang itu duduk. Kenapa? Contohnya duduk di antara dua sujud. Baca apa? 8 perkara. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau Allah makbulkan semua, kat mana tak seronok? Dah kita faham 8 perkara tadi, tak ada benda dah nak tambah. Tak ada benda dah nak minta. Tak? Seronok tak? Kalau Allah SWT, Rabbighfirli, ampunkan dosa. Sebenarnya, pukul berapa azan ni? Lambat lagi kan? Saya tak reti. Kadang-kadang saya tukar tengok macam ni. 19. Okey. Nasib baik nak. Ni yang keenam dah. Ya? Taraghuban. Mana? Seronok. Jadi nak seronok, kita kena fahamlah. Rabbighfirli apa dia? Ampunilah dosaku. Rabbighfirli warhamni. Rahmatilah. Bagikanlah kasih sayang. Siapa dapat rahmat? Tengok tak ayat yang disusunkan tadi? Siapa susun? Nabi bagi. Suruh baca tu. Cara untuk dapat rahmat adalah dapat keampunan. Ada benda. Benda ni dapat kat mana? Dalam surah Tabarak ayat yang ke-12. Apa ayat yang ke-12? Surah Tabarak. Kita duk baca setiap malam. Tapi kadang-kadang saya terus baliklah. Kan? Baca nak. Itu apa dia? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bertepatan tak dengan yang kita duk baca tadi? Rabbighfirli tadi. Ya? Ini. Syarat untuk masuk syurga adalah dapat rahmat Allah. Syarat nak dapat rahmat Allah, dapat keampunan Allah. Sebab tu dalam perkataan tu, Rabbighfirli, ampunilah dosaku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, kau sembunyikanlah segala aib. Kita ni bukan baik sangat, tetapi Allah SWT sembunyikan aib kita. Kalau nak kira dengan kawan-kawan, kadang-kadang dengki, kadang-kadang jiran sebelah pun kita dengki ni, dengki ni, macam-macam. Tapi Allah sembunyi.
warfa'ni, angkatkanlah aku. Nah, darjat aku di sisi kamu. Cuba kita faham semua. Hak kita baca. Seronok sembahyang. Warzuqni. Nah, kamu berikanlah rezeki kepada aku. Rezeki bukan duit saja. Rezeki kebahagiaan, rezeki ketenangan, rezeki apa lagi? Masa. Dalam kesibukan masa pun sempatlah datang ke masjid, datang ke surau. Nah, dalam rezeki Allah SWT bagi duit dan sebagainya. Dalam duit kita itu ada sumbangan untuk perkembangan Islam. Mahat tafiz, anak yatim. Nah, lepas itu kita sponsor guru-guru takmir apa dan sebagainya. Supaya Islam itu sentiasa berkembang, berkembang, berkembang. Kenapa? Rezeki daripada Allah. Nah, warzuqni wahdini. Tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus. Wa'afini. Dan kau afiatkanlah aku. Bagi kesihatan pada aku. Nah, wa'fu anni. Apa lagi wa'fu anni? Kau ampunilah dosa aku. Sehingga aku ini seperti bayi yang baru lahir. Sebab itu ulama dia membezakan di antara Rabbi firli dah keampunan dah. Dekat belakang keampunan juga. Nah, apa beza dia? Ulama kata, nah, yang Rabbi firli ni Allah ampunkan dah dosa. Tetapi masih terdapat dalam suratan amal. Nampak lagi. Nah, tapi bila wa'fu anni, dosa diampunkan dalam suratan amal bersih. Ingat ada tak? Rabbi fili, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Ada berapa perkara? Nah, cuba kita tadabbur. Setelah diterima 8 perkara, ada lagi kita nak minta? Nak minta apa lagi? Nah, dan rezeki itu ikut Allah bagi. Kalau kita minta sendiri, apa yang kita nak, kadang-kadang Allah SWT dalam satu firman dia kata apa dia? Apa yang kamu sangka baik, sebenarnya itu tak baik untuk kamu. Nah, apa yang kamu sangka benda itu tidak baik untuk kamu, maka sebenarnya benda itulah yang terbaik untuk kamu. Ada dalam satu ayat tu kan? Saya tak terlintas ayat tu, saya tak boleh baca. Mana je terlintas. Okay. Dan yang terakhir adalah seorang hamba itu bila nak sembahyang, yang terakhir dipanggil selepas taraghuban adalah tamalluqan. Apa makna tamalluqan? Tamalluqan itu bermakna rindu dendam. Rindu dendam kat mana? Ketika kita bertasyahud. Kita baca bertasyahud ketika tasyahud akhir. Kenapa? Di situ berlaku dialog di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rindu? Itulah syurga. Nah, jadi dalam sembahyang itu kita minta syurga. Nah, perbuatan berlaku tak? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Wahai Allah, aku persembahkan, aku serah diri aku kepada yang maha berkat. Nah, maka Allah pun jawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Salam sejahtera ke atas engkau, wahai Nabi aku. Nabi pun minta doa lagi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, selamatkanlah kami dan hamba-hamba engkau yang soleh. Maka berlaku selawat kat situ. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah kan. Berkesaksian terhadap Allah yang Esa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang menjadi rukun solat. Lepas tu apa berlaku? Selawat ke atas Nabi. Nah,
Allahumma salli ala Muhammad. Berlaku kat mana tu? Tak, di tempat yang paling nikmat. Sebab itu kita kena baca tahiyat. Aku nak perginya tempat ni nak, kan? Ya, nak jumpa dengan Nabi. Nak jumpa dengan Nabi. Seronok tak jumpa Nabi? Masya Allah. Tak ada orang tak seronok jumpa Nabi. Nah, rindu kita. Jadi ingat berapa perkara tadi? 7. Saya ulang balik. Tak ingat kod bahasa Arab, ingat kod Melayu. Yang pertama, tadallulan artinya apa dia? Merendahkan diri. Yang kedua, tasliman bermakna menyerahkan diri kepada Allah SWT bulat-bulat. Jangan duk fikir masalah kita dalam solat. Cut off. Dah nak fikir apa? Dalam solat. Fikir kita adalah hamba. Nah, aku terima segala-galanya. Dan aku mengharapkan. Kan? Yang ni pula Imam Ghazali pula. Nak khusyuk. Yang ketiga tadi, tabazzulan, menghinakan diri. Yang keempat, takhaddu'an. Nah, iaitu apa dia? Pun merendahkan diri. Ya. Yang kelima adalah takhasyu'an, khusyuk. Kita ini adalah vacuum, tak ada apa pun. Semua Allah takdirkan. Nak rasa benda macam tu. Yang keenam adalah apa dia tadi? Taraguban, seronok. Hukum sembahyang anak ketika doa tadi nah. Yang ketujuh adalah tamalluqan, iaitu rindu. Okey. Layan 31 sampailah layan 32. Ya, sebenarnya saya duk hurai benda tu tadilah, tapi saya dah baca yang ni. Okey, kita akan sambung insya-Allah pada masa yang akan datang, iaitu helaian 33. Tak. Kita ada 3 minit kan? 3 minit kan? Okey. Hari ni okey. Jadi yang masa 3 minit ni kita bincang sikit ya, iaitu keampunan Allah itu merupakan syarat untuk dapat rahmat sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya ketika mana dia tidak dinampaki oleh orang lain. Orang tak nampak tapi dia takut kepada Allah. Yang pertama apa Allah sebut? Lahum maghfirah, sama dengan yang kita duk baca. Bagi mereka itu keampunan. Keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang tak nampak dia pun, tapi dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfirah, bagi mereka itu keampunan daripada Allah. Bila dapat keampunan daripada Allah, maka lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa ajrun kabir itu, ajrun ni mana balasan, kabir ni besar. Tapi dalam tafsirnya, mereka itu akan mendapat syurga Allah. Jadi bersungguhlah ya, ketika kita berada di dalam, duduk di antara dua sujud, kita faham betul-betul dan kita harapkan betul-betul supaya 8 perkara itu Allah Subhanahu wa taala makbulkan. Ya. Jadi sekadar itu saja pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberi kefahaman pada kita, memberi kekuatan dan memberikan istiqamah ya, untuk setelah kita faham kita amalkan, dan yang paling penting apabila kita faham, sampaikanlah kepada orang-orang yang tak datang ya, semoga mereka itu lebih memahami dan mereka mengamalkan apa yang kita kongsikan ya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.